Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haziki bin Hilmi dari Institut Islam Hadari, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu kertas kajian yang bertajuk Cabaran Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PDPR) dalam keberkesanan penyampaian pendidikan dalam pembentukan modal insan. Pengenalan. Modal insan sering dikaitkan dengan pendidikan, dan pada dasarnya pendidikan adalah faktor yang amat penting dalam proses pembangunan modal insan. Proses pengajaran dan pembelajaran yang baik adalah salah satu daripada faktor yang menyumbang kepada penghasilan modal insan yang sempurna. Bermula hujung tahun 2019, dunia dikejutkan oleh satu virus corona yang dikenali sebagai virus COVID-19. Virus COVID-19 ini dikesan buat pertama kalinya di Wuhan, China pada penghujung tahun 2019 dan ianya tersebar ke seluruh dunia. Sehubungan itu, World Health Organization (WHO) telah mengumumkan wabak ini sebagai satu pandemik bermula 11 Mac 2020. Malaysia juga tidak dapat mengelak daripada penularan virus COVID-19 ini daripada memasuki negara. Pada bulan Mac 2020, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seluruh negara selama 2 minggu yang bermula pada 18 Mac 2020. PKP ini telah diumumkan oleh Perdana Menteri ketika itu Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semua sektor ekonomi di Malaysia terpaksa ditangguhkan daripada beroperasi kecuali sektor perkhidmatan perlu, essential services, seperti sektor keperluan harian dan perubatan. Arahan penutupan semua premis kepada semua sektor termasuklah sektor pendidikan. Sektor pendidikan memperkenalkan satu sistem baru untuk proses pengajaran dan pembelajaran, iaitu pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di rumah atau yang kita kenali sebagai PDPR. Modal insan dan pendidikan. Kepentingan modal insan bukan bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang berwibawa dan berdedikasi semata-mata demi membentuk sesebuah negara. Pembangunan modal insan yang sempurna akan menentukan pembinaan masyarakat ke arah masyarakat berfikiran aras tinggi dan mempunyai minda kelas pertama. Fazlullah et al. 2007 menggariskan dua ciri-ciri pengetahuan, iaitu yang pertama, seseorang yang mempunyai kemahiran yang boleh dikembangkan melalui apa yang dipelajari dan daripada pengalaman. Ini menyebabkan seseorang itu mempunyai nilai tambah dalam dirinya dan meningkatkan kebolehpasaran dirinya dalam pasaran pekerjaan. Yang kedua, mereka yang mempunyai pengetahuan memiliki sifat untuk berkongsi dan menyebarkan pengetahuan yang mereka ada untuk membantu orang lain untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan yang diajarkannya. Konsep pembangunan modal insan dirangka supaya ianya sejajar dengan Wawasan 2020. Pada ketika itu, konsep pembangunan modal insan telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia kelima, Yang Amat Berhormat Tun Abdullah Ahmad Badawi. 5 teras utama yang telah digariskan dalam pemerkasaan modal insan, iaitu yang pertama ilmu, yang kedua kemahiran, yang ketiga pengalaman, yang keempat keupayaan dan modal, dan yang kelima etika. Dengan pemerkasaan 5 teras ini dapat melahirkan pekerja yang bukan sahaja dapat meningkatkan daya saing antara mereka, tetapi juga dapat memberi sumbangan kepada organisasi mereka sekaligus menyumbang dalam pembangunan negara ke arah yang lebih baik. Falsafah pendidikan negara telah menggariskan proses melahirkan generasi yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dapat memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Usaha secara berterusan dilaksanakan secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani. Pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR).
Sektor pendidikan juga adalah salah satu sektor yang terkesan dengan isu pandemik COVID-19. Ianya memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran bersemuka ditangguhkan untuk sementara waktu. Pendidikan ini adalah nadi kepada pembangunan dan pertumbuhan negara. Sektor pendidikan merupakan faktor pembangunan modal insan yang penting dan ianya perlu dilaksanakan dengan sempurna bagi mengelakkan para pelajar menghadapi keciciran dalam pelajaran. Konsep pembelajaran secara maya atau atas talian ini sebenarnya telah lama diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM sejak tahun 1996 lagi, iaitu melalui konsep sekolah bestari. Alternatif pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dilaksanakan oleh KPM adalah untuk membantu guru supaya aliran pengajaran ilmu kepada murid tidak terhenti ketika slogan di waktu pandemik COVID-19 iaitu duduk di rumah yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan. Panduan PDPR oleh Kementerian Pendidikan Malaysia melibatkan 3 pendekatan iaitu PDPR dalam talian, PDPR luar talian dan juga PDPR offsite. Bagi PDPR dalam talian, ianya dilakukan bagi yang mempunyai kemudahan capaian internet dan terdapat peranti yang bersesuaian untuk melaksanakan PDPR yang menggunakan aplikasi Google Meet, Google Classroom, Zoom Meeting dan sebagainya. Pendekatan luar talian masih menggunakan peranti seperti tablet dan telefon pintar tetapi tanpa capaian internet. Manakala yang ketiga, pendekatan PDPR secara offsite pula adalah PDPR yang dilaksanakan di pusat komuniti atau tempat yang dibenarkan oleh pihak berwajib. Secara ringkasnya, isu dan cabaran yang dihadapi semasa PDPR. Kita boleh melihat kepada guru, komitmen guru di rumah sebagai ibu bapa dan guru yang kurang berkemahiran dalam teknologi. Isu yang dihadapi oleh murid pula, peranti yang digunakan untuk belajar adalah terhad, murid tidak bersedia dengan kaedah baru dan yang ketiga, suasana belajar kurang bersesuaian. Cabaran yang dihadapi oleh guru. Masalah yang dihadapi oleh pihak guru pula, mereka kurang kemahiran dan kreativiti dalam menguruskan pembelajaran secara atas talian kerana mereka juga dikategorikan sebagai golongan yang masih lagi dalam proses pembelajaran untuk menguruskan kaedah baru ini. Guru-guru tidak dapat memberikan komitmen yang sepenuhnya di rumah kerana mereka juga bertanggungjawab untuk menguruskan hal rumah tangga dan menguruskan PDPR untuk anak-anak mereka juga. Bagi cabaran yang dihadapi oleh murid, penglibatan murid pada awalnya untuk PDPR ini agak rendah dan kurang menggalakkan. Murid-murid tidak menghadiri sepenuhnya kelas yang telah dijadualkan oleh pihak sekolah dan guru-guru. Yang keduanya, penyediaan tempat yang kondusif masih lagi belum dapat disediakan oleh ibu bapa pada ketika itu. Suasana di rumah berbeza dengan keadaan apabila kita belajar di sekolah. Murid-murid akan kurang fokus dan ada kalangan mereka tidak memberikan tumpuan langsung dan hanya melayari laman sosial dan memain permainan video. Yang ketiga, capaian internet yang agak rendah. Bahkan ada di setengah kawasan pedalaman atau luar bandar tiada langsung capaian internet. Ini adalah faktor yang menjadikan punca mereka ketinggalan. Di samping itu, peranti yang terhad untuk kegunaan mereka untuk belajar dan menjalani PDPR perlu berkongsi dengan adik-beradik yang lain bagi pada sesetengah keluarga yang kurang berkemampuan untuk membeli yang baru. Analisis dan perbincangan. Kemahiran para guru sangatlah diperlukan untuk menghadapi proses yang serba baharu ini. Golongan pendidik perlu lebih mengetahui selok-belok pengurusan pengajaran dalam talian supaya setiap proses pengajaran dan tidak tertangguh dan mendatangkan hasil yang negatif kepada mereka. Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk membantu urusan PDPR ini agar menjadi lebih cekap ialah dengan menyediakan pelbagai kursus untuk tenaga pengajar supaya proses pelaksanaan PDPR lebih efisien.
Bagi menjadikan pembelajaran di rumah lebih menarik, pihak kerajaan telah melaksanakan pembelajaran dalam bentuk visual seperti di televisyen. Sebagai contoh, pihak rancangan televisyen Malaysia RTM mengadakan slot TV pendidikan di saluran RTM OK, dan pihak Astro pula menyediakan saluran Astro Tutor TV. Ini akan menambahkan minat kepada pelajar-pelajar untuk belajar dengan adanya visual di televisyen. Kaedah ini dapat mendedahkan murid kepada pelbagai jenis teknologi dan aplikasi yang dapat memberikan faedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai. Nurhayati 2020 menyatakan pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning, dengan pembelajaran secara dalam talian boleh menghasilkan individu yang mempunyai kemahiran. Kajian oleh Nasir dan Mansur 2021 menyatakan bahawa proses PDPR ini dapat membantu merapatkan hubungan antara ibu bapa dan anak. Proses PDPR perlu melibatkan ibu bapa untuk memantau dan membantu pelajaran anak-anak mereka ketika di rumah. Hubungan antara guru dan ibu bapa boleh ditingkatkan kerana ibu bapa juga perlu berinteraksi dengan guru dalam proses PDPR. Kesimpulannya, secara keseluruhannya kita dapat melihat impak positif dan negatif tentang pelaksanaan PDPR ini. Pelbagai usaha juga telah dilakukan oleh pihak berwajib dan juga inisiatif daripada tenaga pengajar untuk menambah baik sistem PDPR supaya ianya dapat diimplementasikan dengan sempurna. Ia juga dapat mengurangkan golongan pelajar yang tercicir di zaman serba moden ini. Dalam usaha untuk membangunkan nilai modal insan dalam diri masyarakat, bidang pendidikan adalah faktor yang tidak boleh dinafikan kepentingannya. Ini seperti yang dinyatakan oleh Ibrahim 2015, profesionalism akademik merujuk kepada keupayaan dan kecekapan melaksanakan tanggungjawab berdasarkan kepada panduan ilmu, kepakaran dan juga amalan akademik. Untuk melahirkan modal insan yang berakhlak mulia, maka ahli akademik semestinya perlu menjalankan tugas dengan beretika dan berintegriti. Dalam konteks ini, latihan berterusan dan berpanjangan kepada tenaga pendidik merupakan satu wadah yang perlu diberi penekanan bagi melahirkan modal insan kelas pertama. Untuk cadangan kajian seterusnya, cadangan kajian yang akan datang adalah memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan keperluan dan kelengkapan pembelajaran seperti capaian internet yang lebih baik dan peranti untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dan harga yang berpatutan. Pihak berwajib perlu menaik taraf capaian internet lebih-lebih lagi di kawasan pedalaman dan boleh dikaji lebih lanjut berkaitan wakaf pendidikan yang boleh dilaksanakan untuk pemberian peranti kegunaan murid-murid yang kurang berkemampuan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.